Assalamualaikum. Hai semua. uh, Suara jelas Line okey? Belum ada yang respon. Kita tunggu seminit lagi. Okey, dah ada yang watching. Okey, suara saya clear? Ada yang boleh respon tentang suara dulu? Herman Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Suryati, Cik Omar. Clear, Muhammad Fadli Syed bagi tahu. Jelas. Okey, Siti Nur Umairah. Baiklah. Kita teruslah. Maria Aramli pun kata clear. Baik, kita teruskan dengan pertama sekali tentang silibus semasa pendidikan Malaysia. Apa itu silibus? Kadang-kadang ada parent, ada ibu bapa tak tahu pun silibus tu apa dia. Mel Siti pun kata jelas. Okey, Puteri Zia pun jelas. Silibus ni senang ceritanya. Apa yang nak kita belajar? Apa yang ada dalam buku teks itulah silibus, itulah kurikulum. Apa yang anak-anak kita belajar. Dan umum tahu silibus sekarang ramai merungut tinggi. Tahap silibus sekarang tak sama macam kita belajar pada masa dahulu. Baiklah, tentang silibus ni, pertama sekali, mana-mana negara pun silibus kena berubah mengikut peredaran zaman. Zaman makin maju, kita tak boleh ikut silibus lama. Kita ada KLSR, kurikulum lama bersepadu. Kemudian KBSR yang baru, kurikulum bersepadu, kurikulum baru. Daripada perubahan KLSR, KBSR, kurikulum bersepadu, kemudian kurikulum baru kurikulum baru. Kemudian kita masuk kepada KSSR. Di sini perubahan mendadak, silibus tu naik. Kalau dalam matematik, dulu murid belajar murid tahun 1 belajar nombor 1 sehingga 20 saja. Itu kalau KBSR, kurikulum baru. Masuk kepada KSSR pada 2000 KSSR 2010. KSSR 2010. Nombor yang anak-anak kita belajar bermula nombor 1 sehingga 100 dah, dan bermula KSSR dimasukkan topik-topik yang tahap 2 ke tahap 1. Tahun 1 dah belajar bundar, dah belajar asas pecahan, dah belajar guna abacus. Anak kita ada belajar abacus tahu? Tahu abacus? Sempua Cina tu. Itu antara perubahan dalam KSSR lah. Dan KSSR tu silibusnya makin tinggi dan padat. Di sini ramai dah juga parent merungut, ramai dah ibu bapa merungut. Namun silibus KSSR itu perlu pada masa tersebut, memandangkan dunia makin maju. Kehendak semasa zaman sekarang memerlukan murid-murid berilmu yang lebih tinggi lah, mempunyai ilmu yang lebih tinggi. Baik, kemudiannya yang terbaru ialah KSSR Semakan 2017. 2017 adalah KSSR Semakan 2017 bermula tahun 1. 2018 sampai tahun 2, tahun ini tahun 2019 masuk ke tahun 3, iaitu KSSR Semakan. Silibus kita, saya pernah menulis tentang silibus, saya pernah berbincang dengan BPK, orang BPK yang menggubal silibus. Saya memberitahu bahawasanya silibus kita terlampau tinggi, terlampau padat. Tinggi tak ada masalah, jangan terlampau padat. Sebabnya masa yang ada tidak cukup untuk memberi faham kepada murid. Itu antaranya lah. Baik, memandangkan silibus tinggi, KSSR lama pun memerlukan murid menghafal sifir seawal darjah 2. Darjah 1 dah belajar penambahan berulang. Sifir ni asas dia daripada penambahan berulang. Masuk pada tahun 2, murid dah patut hafal sampai sifir 5. KSSR lama. KSSR baru saya dapati murid perlu kuasai sampai sifir 9 dah. Perlu kuasai sampai sifir 9. Dan tahun 3
Dah masuk tahun 3, murid dah diajar dengan teknik lattice untuk KSSR semakan. Apa itu teknik lattice? Teknik lattice adalah satu kaedah untuk menyelesaikan masalah darab. Salah satu kaedah kita guna kotak, kita buat silang-silang, salah satu cara mudah lah. Cara mudah bukan pada semua murid. Oh, ada Kazakhstan. Ashraf Ariza, dia kata dari Kazakhstan clear. Terima kasih menonton dari Kazakhstan. Baik, teknik lattice ni bukan sesuai untuk semua murid. Kebanyakan murid sesuai, namun ada murid suka teknik kuno, teknik darab bentuk lazim. Tak ada masalah. Masih boleh guna bentuk lazim. Teknik lattice adalah optional, pilihan kepada murid. Pilihan pada murid untuk jawab. Ada juga method box dan sebagainya. Banyak sekarang ya. Banyak teknik baru yang diajar, silibus makin lama makin tinggi. Cuma di sini ada perkataan cuma. Saya selalu tekankan kepada murid saya selalu tekankan dalam Telegram saya selalu menulis di FB tentang kepentingan sifir. Sifir ni diibaratkan jantung matematik. Jantung. Saya dah buat live sebelum ni, saya beritahu sifir adalah jantung matematik. Kenapa dikatakan jantung? Murid yang dapat A dalam matematik semua hafal sifir. Semua kuasai sifir. Murid yang tak kuasai sifir hampir pasti gagal. Saya ulang, hampir pasti gagal. Ada murid tak hafal sifir, tak hafal sifir pula dah. Ada murid tak hafal sifir tetapi mereka berjaya lulus. Tapi sekadar lulus je lah. Nak dapat A memang tak lah. Dan sangat banyak teknik untuk menghafal sifir, untuk menguasai sifir, untuk membina sifir. Sangat banyak teknik. Cikgu sihat yang ditanya. Sihat, Alhamdulillah. Sangat banyak teknik. Anak saya UPSR, kata Muhammad Nasrun. Sangat banyak teknik untuk menguasai sifir. Saya kongsi dah banyak di FB, di Telegram. Banyak sampai ribu-ribu share dah. Tetapi yang sharenya mak ayah yang baca anak tak buat. Itu paling masalah. Itu yang menjadi dilema para guru. Serius saya kata. Murid saya sendiri pun setelah dipaksa, saya drill, saya cuba segala usaha untuk memujuk mereka menghafal sifir, termasuk memberi hadiah, memberi pujian, memberi dorongan, memberi motivasi. Tak jalan juga. Dia last kali terguna teknik hukuman. Siapa tak hafal kita denda, kita rotan dan sebagainya. Namun setakat ini murid tahun 5 yang saya ajar baru sekitar 60% yang hafal sifir. Dengan terpaksa dan yang tak lancar. Yang betul-betul lancar sekitar 30% je. Seram tak? Kita yang tak berada dalam situasi seorang guru tak nampak betapa seramnya benda ni. Kenapa ada anak-anak susah sangat nak hafal sifir? Tanya Puan Azimah. Baik, nanti saya respon tentang tu. Kita Lazarazu Junaidi, hai, macam mana bagi anak minat nombor-nombor ni? Baiklah, kita yang tak berada sebagai seorang guru, sebagai bapa, kita tak nampak betapa seramnya statistik ini. Bahawasanya lebih 50% murid tak hafal sifir. Sifir itu jantung, tak ada jantung hampir pasti gagal. Banyak kali saya ulang, benda yang sama je. Saya buat bengkel 2 hari lepas di Pasir Putih, Kelantan. Bengkel ini murid tahap 2 lah. Kita buka kepada murid tahap 2. 80% yang join adalah murid bakal calon UPSR tahun ni. 80%. Sekitar 100 orang murid tahun 6, 30 orang lagi terdiri daripada murid tahun 4 dan 5. Peserta bengkel kali ini. Dan kami buat permainan tau. Kami buat permainan stesen. Ada stesen kita buat timbang. Murid akan ambil sendiri kerepek, masuk di plastik, dia akan timbang dalam gram. Dia pandai membaca berapa timbangan. 1, kita nama, oh murid ini pandai membaca. Yang kedua, kita suruh dia tukar kepada unit. Penukaran unit ramai murid tak kuasai. Sekitar 40%. Ada satu stesen ni, kita buat dart. Main dart je. Balin dart. So, oh murid nampak dart seronoknya. Cikgu, seronoknya dart, seronoknya. Okey, seronoknya dart. Okey, ada orang komen kata, tapi masa form 1 ada guna calculator. Macam mana tu? Fadilah Hasanah. Nanti saya respon. Okey? No hal.
Uh, Sadiah Askalani komen, cikgu ada orang main-main dalam kelas live ni, kita rotan dia, nanti kita denda. Sekarang tumpukan dulu perhatian kepada yang ada ya. Kepada yang betul-betul nak mendengar, tumpu perhatian. Baik, dalam permain dart, kita sambung permain dart tadi. Permain dart adalah satu bahan untuk menarik minat, mengujakan murid. Alamak, main dart semua teruja. Sedangkan dalam permain dart tu, kita ada soalan sifir mudah. 9 darab 4, 8 darab 7, murid dapat jawab, murid dapat baling kena dart, dia suruh darab, jawab dengan spontan. Murid yang gagal jawab, kita buang markah. Dapat jawab, kita bagi markah. Dan dapatan dari 130 orang peserta bengkel penceritaan akhir UPSR 2019, lebih separuh tak kuasai sifir. Lebih separuh tidak menghafal sifir. Seram tak? Kalau saya seram. Serius. Sebabnya sifir adalah jantung. Tak ada jantung macam mana nak menyawa, nak bergerak. Sebab tu, saya sering berkongsi tentang kepentingan sifir. Saya didik murid saya sendiri, saya didik masyarakat, netizen, saya kongsi di Facebook, di Telegram, tips-tips menguasai sifir. Ribuan share tuan-puan, tapi masih tak kuasai. Baik, saya respon pada soalan-soalan yang ada tadi. Pertama sekali, dia kata macam mana nak suruh anak hafal sifir. Ini bukan masalah puan tu seorang. Ini masalah sedunia. Sedunia terus aku bagi. Tapi sejujurnya ini masalah satu Malaysia. Lebih 50% ibu bapa tak mampu membuatkan anak mereka menghafal sifir. Sebenarnya lebih pada tu. Sekitar mungkin 70%, tapi tak ada. Saya tak ada data statistik tepat lah. Janganlah tanya mana data saya ambil. Data ini berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya kaji, apa yang BPK, Bahagian Kurikulum Pendidikan Malaysia dedahkan. Lebih 50% calon PSR gagal pada 2018. Salah satu punca kegagalan pastinya sifir. Pasti. Saya mengajar tahun 6 tahun lepas. Penguasaan sifir sangat teruk. Sangat-sangat teruk. Baiklah. Jadi, macam mana nak suruh anak hafal sifir? Macam mana kita nak suruh dia kuasai? Part ni paling susah. Saya sebagai seorang ayah, bukan sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah, anak saya berumur 9 tahun darjah 3. Anak saya hafal sampai sifir 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 okey. Okey lah, tak lancar. 7, 8 tak boleh, 9 laju. 6, 7, 8 slow. 7, 8 memang dia kena tambah dalam kepala baru boleh jawab. Macam mana kita nak bagi dia hafal? Satu dorongan. Bagi hadiah. Abang dapat hafal sifir, ayah bagi RM2. Contoh. Ayah bagi kita tengok wayang. Ayah bagi Beyblade baru. Satu dorongan. Satu lagi dengan dendaan. Abang tak hafal sifir, ayah tak bagi main tab selama seminggu. Selagi tak hafal sifir, tak bagi main tab. Contoh. Ataupun potong duit belanja. Potong duit belanja dia sepatutnya RM4, dia bagi RM3. Itu macam kejam sangat pula. Ataupun yang lebih cara old school, cara mak ayah kita dulu, mak ayah yang lama dulu, cara kuno ialah rotan je. Masalahnya ada anak kalis rotan. Masalahnya ada ibu bapa sangat tak sampai hati nak merotan anak. Jadi rotan perlahan, anak gelak. Tak sakit pun mak, tak sakit pun mi, tak sakit pun ibu. Bila dia main-main dengan kita, kita jadi hilang. Alamak, nak buat apa. Mak bertukar menjadi singa. Bertukar menjadi singa tak mengubah apa-apa. Kerana sewaktu kita marah, anak mungkin cuba hafal dalam stres dan dia tak mampu kuasai. Dan kita tak boleh bertukar menjadi singa setiap masa. Setiap hari nak suruh dia tengok sifir. Tak ada. Sekali je kita semangat. Weh, Cikgu Fadli kata sifir jantung matematik kena paksa anak. Malam ni je paksa. Esok tak ada dah. Betul, esok tak ada dah. Minggu depan tak ada dah. Elok dia ajak anak tengok Cerai Karama TV3, Nur 3. Ada dah Nur 3? Saya pun tak tahu. Tapi itu antaranya lah. Baik, saya respon yang kedua tadi. Apa dia kata? Cikgu, tingkatan 1 dah guna kalkulator. Macam mana tu? Soalannya macam ni lah. Apa guna hafal sifir sedangkan di sekolah menengah boleh guna kalkulator? Itu soalan dia. Itu tujuan soalan dia. Sifir ni
Kalau kita fikir panjang, ia bukan semata-mata untuk peperiksaan, untuk lulus peperiksaan, bukan. Sifir ni kita guna dalam kehidupan harian kita. Setiap hari kita guna. Nak beli nasi lemak, bini kirim, bang beli nasi lemak 6 bungkus, pergi kedai sebungkus berapa? RM2.50. Dalam otak cekap mengira. Orang tak cakap mengira, dia biar je kat makcik tu mengira. Lah kena tipu, mungkin lah. Tak adalah saya kata mbok yang menjual tu penipu, mungkin dia silap kira ke. Orang cakap mengira, oh 6 bungkus, satu RM2.50, 6 bungkus RM12. Betul ke RM12? 6 bungkus RM15, 2 bungkus RM5, 4 bungkus RM10, 6 bungkus RM15. Baik, kita guna dalam kehidupan harian. Memang sangat-sangat berguna teknik hafalan ini. Teknik hafalan saya sangat tekankan kepada anak saya, kepada murid-murid saya. Saya ada beberapa teknik bina sifir. Apa itu bina? Bina tanpa hafal. Murid tak perlu hafal, tapi boleh kuasai sifir 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Boleh kuasai tanpa hafal. Serius, sangat banyak teknik, sangat banyak tips bina sifir di luar sana. Sangat banyak. Yang baru dicipta, yang berpuluh tahun dicipta, yang diinovasikan semula, yang ditambah baik semula. Tips bina sifir tak bagus. Serius tak bagus. Kenapa tak bagus? Sifir mesti diingat. Mesti ada dalam kepala. Walaupun kita tak nak jadi engineer. Walaupun kita tak nak jadi doktor. Mesti diingat dalam kepala. Sebab tu saya selalu pesan murid perlu hafal sifir. Saya akan drill murid untuk hafal sifir berbulan-bulan. Kita bagi hukuman, kita bagi dorongan dan sebagainya. Sampai satu tahap, sampai satu masa baru saya reveal, baru saya dedahkan teknik bina sifir. Bila saya dedahkan? Biasanya seminggu sebelum UPSR. Seminggu sebelum peperiksaan pertengahan tahun, seminggu sebelum peperiksaan akhir tahun, baru saya dedahkan teknik bina sifir. Kenapa saya dedahkan sedangkan saya kata sifir wajib dihafal. Saya sangat menggalakkan sifir dihafal. Kenapa saya sendiri yang mendedahkan teknik bina sifir? Kerana masa sudah suntuk. Kalau kita biarkan murid begitu, paksa dia hafal, dia tak hafal juga. Dia dah lali kena rotan, dah lali kena marah, dah tak makan dek puji, dah tak layan kita nak bagi hadiah. Apa lagi cara kita? Kita dedahkan teknik rahsia lah. Teknik rahsia untuk bina sifir. Di sini, teknik bina tak memerlukan mereka menghafal. Mereka guna logik akal, mereka buat kotak mudah, mereka boleh bina sifir 1 sampai 9. Baiklah. Azlina Mansur. Saya debau walaupun anak saya 4 years. Dan perlu ibu bapa ingat, kalau anak kat rumah ada tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tolong suruh mereka hafal sifir. Tolong, dari tahun 2 lagi. Kat bengkel saya semalam ada seorang ibu bapa, anak dia nama Kasih Sayang Cinta. Betul nama dia macam tu. Anak dia perempuan yang tu. Ada seorang anak lelaki dia tahun 1 datang ambil. Dia bagi tahu saya, cikgu anak saya tahun 1 dah hafal sifir. Bagusnya. Terima kasih dari tahun 1 lagi didik anak hafal sifir. Saya sangat seronok. Jadi saya seru semua yang menonton, semua kawan-kawan saya, semua yang ada di luar sana, tolong paksa anak hafal sifir. Tolong ajar mereka. Baiklah. Dan saya tahu, saya maklum sangat ramai ibu bapa tak tahu nak mengajar anak, tak tahu nak didik anak kuasai sifir, tak tahu teknik apa yang paling bagus, teknik apa yang sesuai dengan anak mereka. Mereka tak tahu. Bila mereka tak tahu, sebab tu saya berkongsi di FB. Dah bertahun-tahun saya berkongsi tentang sifir, tentang darab ni secara percuma di FB dan Telegram. Sampai 2 tahun lepas, akhir 2017 saya terfikir, aku kongsi, orang share di FB, dia hilang macam tu je. Dia hilang macam tu aja. Macam-macam mak ayah kongsi resipi. Mana mak-mak, mana ibu-ibu kaum hawa yang sangat suka kongsi resipi. Kat wall dia dah beratus dah resipi. Confirm beratus-ratus resipi. Berapa resipi yang dia buat? Berapa dia buat, saya tanya? Ada tak sampai 10%? Tak adanya.
Dia share je. Orang perempuan ni share resepi cukup suka. Cukup minat share resepi. Tetapi buat berapa banyak buat? Sama juga tip yang saya kongsi, video saya di FB, dia orang share je. Banyak jugalah yang bagi anak tonton, banyak. Tapi tak semualah. Jadi dia menjadi tukun di wall sendiri. Tak ada fungsi. Akhir 2017 saya merancang nak buat modul khas. Nak buat modul khas teknik kuasai sifir. Akhir tahun 2017 lagi. Saya mula bina. Lepas tu sibuk macam-macam sibuk. Okeylah, tak dan masa aku ni. Saya draft, saya bagi pada kawan saya, suruh dia bina. Lepas tu saya tengok, tak sesuai. Tak seperti yang saya nak, dengan grafik tak menarik apa semua. Akhirnya setahun terbengkalai. Sampai 2018 terbengkalai. Masuk 2019 kita bina balik sejak awal tahun balik. Bina balik, saya cari orang lain pula. Saya minta dia beli. Kita beli apps untuk buat grafik yang menarik supaya ebook Sifilicious ini, saya namakan dia sebagai Sifilicious, supaya ebook Sifilicious ini sangat menarik perhatian murid seawal murid tahun 1. Ada anak tahun 1 boleh tunjuk sangat menarik. Kemudiannya saya bekerjasama. Dulu saya buat sendiri, saya bekerjasama dengan Cikgu Rizal. Cikgu Rizal Maakhir, dia guru pemilihan yang sangat berpengalaman, sangat rajin, sangat proven. Murid-murid dia masuk sekejap je dia boleh pulihkan. Saya tanya, Zal, aku nak buat tips bina sifir, aku nak buat e-book, aku nak buat video. Nak bagi kepada ibu bapa yang sangat nak bantu anak mereka di rumah tapi tak tahu cara. Tapi mereka tak tahu cara, kita berganding tenaga lah. Saya tunjuk modul saya, dia pun tambah baik. Dia kata, Li, kau kena ajar asas darab. Ini untuk tahun 1 dan tahun 2. Mula-mula mesti asas darab. Menerusi penambahan berulang bagi mereka tahu. Darab itu berasal daripada penambahan berulang. Dari situ, kami bekerjasama buat demi buat. Berapa kali reject. Sepatutnya rilis bulan 3 lagi. Tangguh. Dah sampai bulan 8 baru sempat rilis. Bila hantar je, ada je penambahbaikan. Ini tak sesuai lah. Ini kita tertinggal lah. Ini patut ada video lah. Ini patut ada latihan lah. Dan akhirnya sekarang lengkap lah. Modul tidaklah sempurna. Tidak. Pasti ada kecacatan. Kita manusia mana mungkin mencipta sesuatu yang sempurna. Pasti ada kecacatan. Tapi saya kongsi 9 teknik dalam e-book Sifilicious ini. 9 teknik, ada 8 video. 8 video penerangan. Satu video tu untuk 2 teknik. Sebab tu ada tinggal 8. Satu video ada 2 teknik. Jadi 8 video dia cover untuk 9 teknik tersebut. Dan ada satu video bonus. Dengar ni. Oh, makin berkurang dah penonton. Bila cerita bab e-book, lari habis semua orang je. Tak salah, tak nak beli tak ada masalah. Dengar dulu, ilmu kan. Dengar dulu. Kita bukan paksa beli. Saya nak kongsi apa yang ada dulu. Baik, ada 8 video. Satu video bonus. Satu video bonus ini teknik bahagi. Teknik menjawab soalan bahagi besar, sifir besar. Contohnya 865,474 bahagi 63. Macam mana nak jawab? Saya ada kongsi teknik jawab sifir bahagi sifir besar ni. Teknik ni seorang guru Cina. Seorang guru sekolah Cina yang ajar saya. Dia ajar saya, Fadli, you tahu ke macam mana nak ajar anak murid you bahagi sifir besar? Saya kata, saya biasa buat teknik fall, teknik piramid, teknik gini. Dia pun kata, okey, itu semua bagus. You pernah tahu tak teknik ni? Dia pun ajar saya. Dia ajar saya pun buat satu video dalam kelas. Saya buat satu video dalam kelas dan saya jadikan ia video bonus untuk sesiapa yang mendapatkan e-book Sifilicious ini. Untuk 3 hari pertama, 3 hari. Hari ini, esok dan lusa, saya hanya letakkan harga e-book Sifilicious ini sebanyak RM50 saja, harga promosi. RM50 saja untuk 9 teknik kuasai sifir, 8 video penerangan setiap teknik, 1 video bonus. Sangat-sangat berbaloi. Kalau anak ada 4 tahun, tadi ada anak 4 tahun. Kalau dia ada abang dia umur darjah 2, beli sekali je untuk abang dia darjah 2. Bila adik dia naik 3 tahun lagi, naik tahun 1 dah boleh ajar dah. Kan? Dah boleh ajar dah. Ada link belian ada di atas. Saya dah kongsi awal-awal link belian pada live ni.
Baik, apa itu yang terkandung? Baik, ini dia. Okey, ini yang simple lah. Saya tak print out semua. Ada biodata penulis, asas darab, tip hafalan 10 tip hafalan sifir. Hafalan sifir kuno. Ya, saya sangat galakkan hafalan sifir secara kuno. Cara kita dulu 1 2 2 2 2 4 3 2 6. Itu teknik yang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Saya sangat syurkan. Teknik lattice ini ramai ibu bapa dah mula tahu bila saya berkongsi banyak kali dah tentang teknik lattice. Kita ajar step by step buat teknik lattice. Ada soalan disertakan, ada video disertakan. Maafkan saya. Box method salah satu teknik yang murid saya suka. Bukan semualah, sebahagian murid sangat suka teknik box method. Dia pecahkan nombor itu kepada puluh dan sah. 346 darab 24. 346 20 dan 4. Dia darab asing-asing. Sangat senang, sangat best box method. Tapi kalau anak tuan-puan tak suka, tak ada masalah. Guna teknik lattice. Tak suka teknik lattice, guna bentuk lazim, tak ada masalah. Semuanya ada video. Box method saya buat video. Jadual sifir, jadual 100 orang panggil. Jadual 100 multiplication box pun orang panggil. Okey, macam-macam nama. Ini hampir semua guru tahu, hampir semua guru biasa kongsi dengan anak murid mereka. Ada video, ada latihan, ada e-book. Tips bina sifir fall secara jatuh. Ini jarang jumpa. Jarang jumpa. Dengan saya ada. Jarang jumpa. Ini sangat bagus untuk bina sifir besar. Sangat-sangat bagus untuk anak-anak kita congak. Nak latih anak mencongak, tambah dan tolak. Sangat bagus. Teknik fall. Dan juga piramid. Benda yang sama. Nak bina sifir besar, sifir kecil sampai sifir besar. Ada latihan, ada video. Sangat bagus untuk mental anak. Mentalis, apa panggil arithmetic mental. Maknanya untuk penguasaan. Congak lah, congak. Bahasa mudah kita congak. Sangat bagus. Teknik fall dan juga piramid. Dia membuat anak kita menambah nombor besar. 32 tambah 32, 64, 64 tambah 32, 96, 96 tambah 32. Bila dia buat berulang-ulang kali, dia sangat laju dalam mengira, dalam menambah, dalam menolak dan mendarab. Baik. Yang terakhir, saya ada ajar tips bina sifir. Tips bina sifir adalah satu teknik jalan mudah lah untuk murid yang tak juga hafal-hafal sifir. Ada anak tahun 6, ada anak UPSR, ada anak tahun 5, tahun 4 belum hafal sifir. Nak exam, dedahkan mereka pada tips bina sifir jika mereka tak hafal. Sekurang-kurangnya mereka boleh bina 9 sifir. 8 sifir, sorry. 8 sifir. Sifir 1, 2, 3, 4, 5 je tak ada. 6, 7, 8, 9. Mereka boleh bina sifir tanpa mereka hafal. Mereka boleh jawab semua soalan sifir. InsyaAllah. InsyaAllah. Senang. Tekniknya sangat senang. Buat 2 kotak ajaib. Ada latihan. Ada penerangan dalam e-book. Ada penerangan video. Lengkap. Jadi mak ayah tak susah-susah. Tunjuk je video saya. Suruh anak tengok. Lepas tu suruh anak buat. Macam mana nak beli? Zuraidah kata. Ada link kat atas. www.cfelicious.com www.cfelicious.com. Okay. Itu link admin lah. Link untuk belian Cfelicious. Sangat lengkap. 9 teknik tuan-puan. 9 teknik dan. Okey, kita go through one by one. Saya nak bagi tahu. E-book kita ada 243 muka surat. 243 muka surat. Dia ada 2 jenis. Satu coloring yang warna-warni cantik banget. Cantik, warna-warni, penuh grafik. Yang menarik anak-anak dari tahun 1 lagi. Itu memang kita buat menarik. 122 muka surat sebenarnya. 122 muka surat lagi adalah dalam bentuk black and white. Dalam bentuk jimat ink. Ya, saya tahu mak ayah nak print out yang warna-warna, background warna, ink banyak, duit lagi. Jadi saya buat 2 versi. Satu versi colourful, boleh tengok dalam laptop, dalam telefon, ataupun yang memang kaya, ink dia lebih, print out yang warna-warni. Siapa yang kurang, maknanya nak jimat, kita ada versi jimat ink. Sangat menarik. Betul, sangat menarik. Kata Asni Faizul. Baiklah, sebab kita buat 2 versi coloring. Hai Chef Hafiz Baharudin. Satu coloring, satu jimat ink. Okay. Satu coloring, satu jimat ink. Baik, kita go through. Yang pertama, asas darab.
Asas darab wajib anak kuasai. Tahun 2 wajib kuasai yang ni. Tak kuasai yang ni tahun 2 hancur lah. Ini asas dia. Darab adalah penambahan berulang. Step by step kita ajar. Tahun 2. Tahun 2 lagi ni. Tahun 1 nak dedahkan, good. Siapa nak dedahkan pada anak tahun 1, good. Anak prasekolah yang laju, anak 6 tahun dia memang laju, membaca dah pandai dah, mengira dah pandai dah, boleh dedahkan asas darab. Sangat good untuk tahun 2 lagi. Ini asasnya. Apa itu kumpulan, apa itu ahli, apa itu jumlah. Ini saya print out yang black and white dia. Kalau yang warna-warni sangat cantik. Okey, saya print. Okey, seterusnya tip hafalan sifir. Ada 10 tip saya share. Yang warna-warni dia sangat menarik. Cari tempat yang tenang dan sebagainya lah. Ini tip hafalan sifir secara kuno. Hafalan sifir kuno. Saya sangat galakkan murid kuasai yang ni. Sifir secara kuno. Hafal secara kuno. Najwa kata saya tak dengar suara cikgu. Orang lain okey je Najwa. Sifir secara kuno kita buat 3, 3, 3. Kenapa? Ada sebab. Kenapa kita asingkan? Dalam video nanti saya terangkan, dalam e-book tu ada video saya terangkan bab hafalan sifir kuno. Kenapa kita asingkan? Ada tips yang bagus kenapa diasingkan. Ramai ibu bapa paksa anak hafal gitu je. Ramai anak yang tu masalah. Kita ada teknik sebenarnya. Saya kongsi dalam e-book Sifilicious. Dapatkan di www.sifilicious.com. Baik, teknik lattice. Teknik lattice ada penerangan lengkap. Lengkap penerangan. Contoh, video. Ada latihan. Ada latihan. Ada box method. Box method. Murid saya segelintir. Murid laju dia suka box method. Box method. Murid laju. Sangat suka box method. Murid yang slow, sederhana, dia kurang suka. Dia suka lattice. Murid yang perlahan, dia suka bentuk lazim. Tak apa. Guna mana-mana cara, semua betul. Next. Ada contoh. Ada latihan lengkap. Ada latihan kosong. Boleh terus buat. Boleh print out. Suruh anak buat. Penerangan kita lengkap. Box method daripada soalan dan sebagainya. Jadual sifir. Kita masuk pada jadual sifir. Jadual sifir. Ini kalau tengok warna-warni cantik. Ni warna lain, warna-warni cantik. Kenapa kita buat blok-blok gitu? Ini sifir 2, satu blok. Warna lain sifir 3, warna 4 sifir lain. Blok lain. Dia divide. Kita divide blok kepada satu bentuk yang menarik, lebih senang anak tengok, lebih menarik. Benda nak bagi menarik je. Ni semua print out yang warna. Kalau yang mampu lah, print out yang warna, tampal dalam bilik. Tolong tampal dalam bilik. Hari-hari anak tengok. Setiap hari dia tengok. 1000 kali dia tengok. Takkan dia tak hafal. Kurang-kurang dia hafal sifir 2. 1000 kali tengok lagi sifir 3. Kalau setahun duduk dalam bilik, agak-agak ingat tak semua? Boleh tuan-puan. Boleh kuasai. Kita je tak ada teknik. Kita sahaja tak ada bahan. Saya dah kongsi teknik. Saya dah kongsi bahan dalam e-book ni. Tolonglah dapatkan. Tapi yang nak terus ajar cara biasa, teruskan. Tak ada masalah. Baik. Tips bina sifir fall. Ini saya kata bagus untuk mental. Bagus untuk penambahan, bagus untuk kecekapan murid. Murid kita lambat mengira sebab dia tak pandai mencongak, dia lambat mencongak. Lambat mengira tak sempat masa sebab lambat. Ini salah satu teknik selain pada hafalan sifir besar, dia membantu anak kita menambah dengan cepat, mencongak dengan cepat. Tips bina sifir fall saya panggil. Jatuh dari atas ke bawah. Sifir ni jatuh. Macam mana tu? 8. Amboi. Macam nombor bertuah. Dan seterusnya tu kita alamat dah tak ada. Dapatkanlah. Ini teknik promosi lah tuan-puan. Takkan tunjuk semua je tak? Okeylah. Tip minda sifir piramid pun sangat-sangat bagus untuk latih minda anak menambah, menolak, mendarab sifir besar, bahagi sifir besar, kuasai teknik. Sangat bagus. Sama macam fall. Dia terbalik dari bawah ke atas. Piramid. Naik atas. Sangat bagus. Suruh anak buat latihan. Tolong suruh. Kami buat. Dalam ni, bukan saja penerangan. Bukan. Siap latihan. Komplit dengan latihan. Sangat banyak latihan. Sifir ni, ada orang kata anak saya hafal sifir tapi tak lancar. Dia dah hafal tapi tak lancar. Kenapa tak lancar? Kenapa saya tanya? Sebab kurangnya latihan. Hafal saja, tak buat latihan, tak dapatnya. Dapat hafal 3 darab 6, 18, 4 darab 6, 24. Kalau dia buat. Bila buat, dia mahir. Bila mahir, 4 darab 6, 24. 3 darab 6,
18, terus dapat jawab. Kurang dalam masa 2 saat, boleh dapat jawab bila banyak latihan. Dan dalam e-book saya sangat banyak latihan. Dan paling best latihan ni boleh dicetak berulang-ulang. E-book kan, latihan yang sama, cetak 10 helai, suruh jawab yang sama je. 10 helai dah jawab, dah jumpa soalan sama 10 kali, confirm dia laju. Confirm laju hafalan dia. Dan kalau kita ada anak tahun 2, tahun 4, tahun 6, 2 tahun seorang anak, katakan 3 orang, beli sekali je. Boleh print out benda yang sama untuk ketiga-tiga anak. Untuk ketiga-tiga anak. Jimat tak? Sangat jimat lah. Sangat-sangat jimat. Kita beli buku di kedai, anak kita seorang guna habis-habis. Ibu, anak kita guna, boleh print out, dia boleh guna lagi, adik dia boleh guna lagi, dan seterusnya. Nampak tak? Antara penjimatannya lah. Baik. Tips bina sifat piramid. Ini bentuk piramid dari bawah. Dari gini dia naik. Sifir 24 kita buat ni. Ini sifir 24 kita buat. Sifir 24 ya, kita bina sifir 24 supaya melatih anak membina sifir besar, melatih minda anak mencongak, melatih minda anak cekap mengira. Promosi sampai bila saya kata 3 hari harga 50, selepas 3 hari harga 70. Okey, yang terakhir tip bina sifir. Ini tip rahsia yang saya sebenarnya tak nak kongsi sebenarnya. Sebab saya sangat-sangat percaya. Saya secara peribadi sangat percaya. Saya berpendapat sifir wajib dihafal. Saya berpendapat macam tu. Namun kita pun faham. Saya sendiri faham. Murid yang tak mampu juga kuasai, kita ajar mereka bina sifir. Supaya mereka boleh jawab dalam peperiksaan. Dia tak hafal sifir, dia pandai bina, dia boleh jawab soalan. Okay? Tips bina sifir. Okay? Ada latihan, ada penerangan dalam e-book, ada penerangan video, ada latihan. Nak apa lagi? Sangat banyak, sangat lengkap. Bagi saya sangat lengkap dan saya sangat berpuas hati dengan e-book Civilicious ini. Saya sangat berpuas hati dengan hasil kerja daripada grafik kami. Saya sangat berpuas hati juga dengan hasilnya lah, sebab kita buat 2 versi, color dan juga jimat ink. Kita nak bagi semua orang senang. Baiklah, itu antara kelebihan e-book Civilicious lah ni. Okey. Harga asal berapa? Wan Hazli tanya. Harga asal kalau diikutkan yang dinilai oleh admin sistem saya 990. Mahalnya? Tak. Tak mahal tuan-puan sebenarnya. Saya satu sesi saya mengajar untuk tuition dalam kumpulan kecil, saya dibayar RM150. Satu sesi. 1 jam 30 minit saya dibayar RM150 untuk seorang. Saya dibayar RM450 untuk sejam setengah. Saya ajar sekali tu, murid balik dia faham tak faham nombor 2. Bila mak dia, benda tu kita tak boleh ulang dah. Nampak tak? Video yang saya buat, balik boleh tengok lagi. Tengok lagi dan lagi. Tapi takkanlah nak jual 900, gila ke apa. Yahudi sangat saya je. Jadi kita buat harga promosi RM50. 3 hari lagi akan naik RM70. Kemudian kita akan lock pada harga RM149. Itu harga lock. Kita akan jual sepanjang tahun dengan harga RM149. Sementara tempoh promosi hanya RM50 untuk 3 hari pertama. 3 hari pertama. Baik, saya nak scroll soalan. Ada soalan apa-apa lagi? Okay, www.civilicious.com. Ada link di atas, boleh klik je. Oh, Marliana Razak kata, tadi link kat atas tak suruh masuk alamat pun, macam mana ya? Okey, Marliana kena faham apa itu e-book. E-book adalah elektronik, digital. Kita hantar soft copy dalam email. Kita hantar video. Video macam mana nak hantar kat alamat? Kita hantar ke dalam setiap email, buka melalui email, print out sendiri, video terus boleh tonton, boleh download. Walaupun ada anak 4 orang, sekolah rendah, tak perlu beli 4, beli 1 je. Saya halalkan untuk guna pada 4 orang, 3 orang lagi tu. Tak perlu risau, jangan beli 4, beli 1 je. Guna untuk adik-adik sekali. Okey, Marliana, ada lagi soalan? Nak apa tak boleh klik? Biasanya tengah live tak boleh klik. Lepas ni boleh klik ya. www.civilicious.com. Macam mana nak order? Saya berminat, kata Imrus Rastam. Ada link di atas, www.civilicious.com. Beli online ke? Saya dah tanya. Ya, beli online. Nur Hafizah kata nak order. Ya, boleh order. Yes, dah beli. Nur Zaharah dah beli dah. Mak Hafiz kata terbaik Pak Lang. Terima kasih Fiz. Terima kasih.
Okeylah, cukuplah dulu untuk kali ini. Kita jumpa dalam live lain kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.